Di hari ni, alhamdulillah kita mari kita pakat muzakarah di pagi limu-limu ni. Hak ni duduk dalam harian kita, duduk dekat kita. Ayah mak nak cuek, duduk dekat-dekat kita tu. Gapo dia? Yang mana anggota kita semua sani yang 7 sani tu deh. Hari ni nak sebut anggota yang paling penting sekali hak ni. Hak ni dia bunyi weh. Iaitu jangan berkenaan dengan menyatakan sangat-sangat lobo atas berkata-kata. Dan atas berkata-kata, iaitu lobo belah mana atas berkata-kata. Lobo kecek dia panggil. 40 tu lobo dia panggil. Tak ada kat orang. Orang tu beli sepatah dia 10. Orang tu beli sepatah dia 100 patah. Tu. Tak ada. Berkata-kata itu kelakuan yang dicela. Yang wajib atas kita menjauhkannya. Satu kewajipan besar. Minta wijauh. Di atas berkata-kata yang dicela orang panggil. Kata sia-sia dan kata yang nak bawa kepada dosa. Minta wijauh. Kerana apabila lobo seorang itu atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya berkata yang sia-sia. Tu. Takut tubik kata sia-sia. Kita nak kecek gapo, kita kena mikir terlebih dulu weh. Otak kita ada, akal kita ada, dan hati kita tepat kerasing. Otak dia fikir nak kecek gapo. Hak dia nak beri manfaat pada demo. Utama sekali tanya khabar berita, khabar belah mana weh, apa khabar weh, sihat ke tak weh. Pas belah mana ada penyakit gapo ratik weh. Kita boleh kecek berkira hak yang beri manfaat. Terkedai kata ada penyakit sana itu, kita boleh berjumpa dengan penyakit dah. Demo ni tak berjumpa lagi dengan penyakit ni, kita boleh beri nasihat. Boleh tunjuk jalan cara ukam masalah. Tu dia. Boleh tolong tunjuk jalan. Dia. Ni kata yang beri manfaat. Iaitu apabila lobo seorang atas berkata-kata, nescaya keluarlah daripadanya perkata yang sia-sia. Dalam banyak dia kecek banyak, ia silap banyak. Tu dia. Mudah-mudah gitu. Pergi kemah ni hak duduk dalam harian. Makan banyak, penyakit banyak. Nak buat balas mana? Jangan makan banyak. Tak ada payah sekali. Dalam harian kita. Ni lebih-lebih musim harian pula ni. Tu kapak 10. Tak apa. Balik tak apa mata. Kabar-kabar belalak mata. Panah harian ni. Makan koda-koda. Makan nak boleh kecak rasa je. Nak makan sedap senuh ni kau pergi di akhirat ni. Dalam serga ni ada lebih pada ni lagi. Pas boleh makan semua, tak ada kena nanti musim ketika. Niat nak makan, mari syur, mari. Ni nak ayat kelebihan orang yang ada hak nak boleh masuk syurga Allah SWT saat itu di tempat kekal abadi. Di akhirat tak ada puyuk belanga dah, tak ada dah. Mari syur lalu dah. Kalau ada pun ada semua tatah mah semua belaka. Untuk orang yang bawa bekalan hak kebaikan dan kebajikan pergi kepada akhirat sana itu, dia dapat balasan yang baik daripada Allah SWT. Niat nak makan gapo makan. Nak minum gapo minum. Tak mabuk, sedap. Kelazatan tak ada dalam dunia ni. Pas kita kalau nak kecak tu, jangan lupa berzikir banyak-banyak. Buat hotel suruh, tinggal hotel lagi. Dan ni satu larangan daripada agama ni. Berkenaan dengan jaga lidah kita. Jaga perkataan kita. Perkataan mai depan mana daripada lidah. Dengan apa? Dengan perkataan sia-sia. Dan yang sia-sia itulah sebab bagi gelak jatuhnya.
Ni. Demo duk kira nanti makan ni cuma masuk gi gelak jatungnya deh. Kecek banyak pun buat jatung tu gelak gelita juga. Kerana lobo kecek pe sana itu tiap-tiap banyak kecek pe dia kena ada salah. Kalau banyak salah. Lalu tu kita nak kecek pun mikir terlebih dulu deh. Lepas tu kita kecek kira. Untuk apa? Untuk nak beri manfaat kepada orang pendengar, kepada kita sama duk kecek sana itu. Deh. Terkedai kata kalau nak lajak kita break selalu dah. Tak ada payah duk di kita belakang, break pun duk di kita. Gia pun duk di kita. Tidak. Tapi kita nak sedarkan diri semua. Kata kita duduk dengan Allah SWT. Setiap tempat mana tak ada kira. Allah duduk sekali dengan kita. Mana? Sekali dengan orang sabar. Orang beriman. Selalu berdoa. Orang selalu banyak zikir. Tuhan duduk dekat. Allah duduk dekat. Nanti bui batu wen, nanti bui pertolongnya. Nanti dia. Kadang-kadang tak ada nak minta lagi. Tuhan bagi dah. Tuhan kasih. Hak mana Tuhan kasih, Tuhan beri dengan tak ada minta. Mari dengan apa ni? Mari dengan tak khabar kita ni. Itu dia. Sabit tu duk lari sangat tak usah kecek banyak sana itu. Ialah takut hatinya gelak. Gelak jatung. Boh ke banyak berkata-kata itu sebab bagi mati. Mati pun jatung. Allahu Akbar. Ni penyakit besar kita tak nampak tengok ni. Kalau tak dengar pada apa ni tok guru mengajar ataupun kita tak baca dalam kitab-kitab sana itu tak cari ilmu tambah, kita tak tahu kelebihan jatung. Dan tak tahu kata kecelok perkata banyak sana itu. Makan banyak, penyakit banyak. Ni hadis kata. Dan kecek banyak, silap banyak. Itu dia. Acu perhati tengok Rasulullah SAW. Kalau demo tanya masalah tu pun, dia tak jawab selalu. Ni tak ada demo royak masalah, tak ada nak suk lagi. Lalu dah. Dengar wisuk, dengar habis dulu. Ini buat Nabi lagu tu, dengar habis. Dengar habis dah dia tak jawab selalu juga. Nanti dia. Mana kata mikir dulu nak jawab. Hak mana boleh jawab, jawab. Mana tak boleh jawab, tak usah jawab. Tangguh dulu. Itu dia. Kenapa? Nabi dia ada tok guru, iaitu Jibril. Jibril AS. Malaikat Jibril. Jadi tok guru Nabi. Mana Nabi tak ada kena berguru pada dah. Nabi dia maksum dah deh. Mukjizat Nabi ada cukup lekat penuh dah. Quran penuh dalam dada 30 juz. Itu dia. Lalu tu kalau kita kecek banyak juga. Satu sebab yang bagi mati jatungnya itu. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lidah. Perkataan ni ialah pekerjaan lidah. Dia mari. Tubik huruf mari dengan lidah. Maka bersebeda ia. Nabi pun bimbang takut puak kita sana itu banyak dengan dosa-dosa dan banyak sia-sia. Nak buat menjadi satu penyakit jatung. Jatung gelak gelita. Kau kecek banyak, kau gelak jatung. Tidak. Gelak di segi mana? Gelak di segi kebajikan. Cerah di segi kejahatan. Allah bimbang benar. Lalu tu pas nak jaga belah mana ya mak Demo kecek kita tak sempat nak duduk dia, nak bisu. Kecek jadi munafaat. Itu dia. Lalu tu Rasulullah SAW akan membesarkan oleh Allah oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lidah. Maka bersabdanya, wahal yakubun nas ala wujuhihim
aw manakhirihim illa hasa alsinatihim. Nah, tu dah. Rawahu Tirmizi. Hadis ni hadis riwayat oleh Tirmizi. Artinya, dan tiada menyembamkan akan manusia atas hidup mereka yang diketam oleh lidah. Mereka artinya berkata mereka itu. Dan sebeda lagi. Man kana yu'minu billah falnakul khairan aw li. Mana iaitu hadis ni daripada rawahu Syaikhan ani Abi Hurairah radhiyallahu an. Artinya sudah pengajar mati sekalian. Bagi siapa membenarkan akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik. Dia dah. Mana kata bagi siapa membenarkan ia akan Allah, mana kata beriman dengan Allah dan beriman kepada hari kiamat, yakin kata hari kiamat ada, yakin kata Allah ada, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik. Kita duduk sekali dengan Allah, jaga Allah duduk dekat kita. Kita berkeceklah benda-benda yang baik, benda-benda yang manfaat. Kerana tiap orang boleh jadi bomo jiwa. Bomo jiwa nak jadi boleh dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan melalui al-Islam. Kalau nak berkait, boleh tahan kait. Sakuk panggil. Nak sakuk kau tu, sakuk kau ni boleh tahan sakuk. Buku lidah sutin. Lalu tu kita kena jaga. Utama sekali kena jaga lidah, jangan berkecek banyak. Tu. Baru nak lepas daripada kecelaan dan lepas daripada dosa. Nabi Wibsah kata, bahawa siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik, ataupun hendaklah diam ia dan bersabda ia ni hadis ni rawah Bukhari. Hadis riwayat oleh Bukhari. Artinya, bagi siapa akan Allah, alhamdulillah yang bagi kehendak ke Allah. Terima kasih kepada Allah. Allah tunjuk jalan. Bagi siapa apa sebeda ia, bagi siapa menjamin ia bagiku akan bagi yang antara dua tulai dagu. Kannya lah. Jangan kerahkan, jangan pakaikan itu berkecek benda sia-sia. Dengan dagunya kecek memberi manfaat. Dan kakinya, kaki kita ni pergi berjalan untuk nak cari ilmu agama, untuk nak pergi buat amal di masjid, untuk nak pergi tempat mengaji, tempat belajar. Kerja mesti kerja, luar kerja kita pergi mengaji dan kita belajar.
dan kita pergi ke masjid, buat amal di masjid. Nasaya dua tulai dagu ialah dua tulai dagu lidah itu, dan dikehendaki dengan barai yang antara dua kaki itu deh, iaitu farad antara dua kaki, dua paha tu lah, iaitu jagakan farad, kemaluan di antara tulai dagu ada tulai kain, tulai kain, tulai dagu iaitu lidah, dan dikehendaki dengan itu ialah farad. Itu dah, ialah farad. Ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maka sebenarnya dua pertama iaitu kemaluan, dan sebenarnya man kasura artinya bagi siapa banyak perkataan, nescaya banyak oleh tersalah. Banyak kecek, banyak salah, Nabi kata. Dan bagi siapa dan maka api neraka itulah lebih aula, lebih utama dengan dia. Balasan orang kecek banyak ni, kecek sia-sia sana itu, nu api neraka balasan. Mungkin serga dak. Lalu tu Nabi kata jaga di antara dua kain dan dua kaki. Dua kakinya itu di celah paha tu lah. Kecek mudah-mudah faham. Deh. Jangan dia kata menyapung weh. tak wayak lagu tu dia mau nak faham kat mana. Takut pergi selak. Lalu tu di pagi 5 ni alhamdulillah. Hari ni kita nak jagakan lidah kita dan nak jagakan farad kita. Iaitu lubang kita di celah-celah paha, dia panggil. Dia dah. Nak jaga belah mana? Ialah dia kehendaki barai antara dua kaki itu ialah farad. Kemaluan. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lebih banyak barai yang masukkan ia ke dalam api neraka. Maka sebenarnya dua barang nak wa kasur dan jauh weh. Dia ratik. Orang kecek gapo perhati ratik, dengar ratik deh.
Tak kedai kata kalau duk kecek sia-sia kita nakik punggung gi selalu dah. Nak lari demo tak leh teka tu demo tengah duk kayuh sedak tu. Tengah duk laju. Dia dia. Namun yang kata amu adlain weh. Murih pula dah. Orang tolong wi nasihat pun murih kepada orang nasihat. Payah ni manusia kita ni. Nak wi kena ni. Tapi tu kena beringat weh, jangan silap. Silap kata sana itu, bahaya besar. Lalu tu ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebenasaan yang banyak. Ni, duduk dalam diri kita sendiri. Nak peracunkan kita sendiri. Kalau kita tak pandai jaga, tak pandai pakai. Lidah. Ada bagi lidah itu kebenasaan yang banyak. Tetapi memaduk bersama dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa amara bisadaqatin aw ma'ruf. Al-ayah, artinya tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu, melainkan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah ataupun kebajikan ataupun mendamaikan antara manusia. Ni satu ayat suci Al-Quran Al-Karim. Nak bui buka jalan kata cara nak ukar tu, nak lepas pada dosa-dosa daripada lidah san itu. Kita pakai guna wikna bisik-bisik mereka. Mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah ataupun kebajikan ataupun mendamaikan antara manusia. Makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat. Tuhan tak suruh kecek benar tak beri manfaat. Kecek pergi sana itu jadi manfaat. Tiap-tiap patah, tiap-tiap perkataan sana itu. Tolong nasihat kalau dia mau duk balah dua orang tu, kita berdamaikan. Ni nasihat. Pakai guna lidah lagu ni lah nak lepas daripada api neraka. Dan dapat syurga. Mendamaikan antara manusia. Makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Dan engkau akan berkata engkau pada yang memberi faedah. Kita jaga lidah kita ni pakai guna, pakai hak nak beri faedah, kecek hak beri manfaat. Orang lain dengar sana itu, kalau kita duk kecek dua orang lain dengar pun boleh pakai mikir atik, dapat manfaat daripada kecek-kecek pe kita di antara kita dengan sahaja kita ataupun dengan siapa saja pun. Kita kecek dia mau duk dengar weh. Misal kata kita pergi kedai kopi di mana ataupun tempat orang ramai, kecek sana tu dia mau perhati. Perhati tengok. Semalam ni alhamdulillah kita boleh satu contoh teladan. Ada satu keluarga, saya dengar yang dirahmati sekalian. Ada satu keluarga, dia duk berjual. Lepas tu dia bertai duit demo. Mari nak turun modal, nak berjual, nak kena cari hidup pen sana itu. Orang tak ada yang cari bertai demo dulu, buat modal. Tapi bertai sana itu orang panggil pakai duit bunga. Bukan duit bunga dak, pakai berjanji. Saya kata 100 120 kop. Itu dah. Pas banyak-banyak ribu saat ni tu. Mari nak kutip utang. Anak tu duk kelas anubannya, umur 5 tahun lah. Dalam tu lah. Dia duk perhati dia mau mari duk ugup, mari duk marah, mari duk maki kepada ayah dia. Ayah dia bertai duit dia tu. Mari saat itu sedih.
Ni nak royak cerita ni orang sungguh ni. Deh. Tengok di dalam apa ni? Dalam khabar berita di dalam apa ni? Dalam TV kita ni. Anak budak umur 5 tahun ni. Berarti lepas pada demo tugi sana tu anak dia teriak. Pak dia apa ambil mai dukung. Budak duk anuban lagi umur 5 tahun deh. Anuban yang kedua dah. Teriak. Lepas tu apa ni? Terlekat hati dia, teriak. Pak dia tanya, "Tiak apa?" Kesiye kat ayah, dia kata demo duk maki mari. Kita buta duit demo. Lah budak bersatu pandai mikir, pandai. Lepas tu pujuk daya lah ayah dia. Teriak belah. Dia kata ayah tak usah kecil hati lah. Tak apa dek nak buat kerja nak tolong ayah. Allah, budak anuban. Sedih hati. Sedih hati dengar kata yang pedih-pedih. Demo tuai duit sana tu. Deh. Orang je ngutik duit. Ngutik utai tu. Mari duk maki. Kenapa jualan tak ada duit nak bayar hutang demo. Boleh makan hari-hari tu mo ya. Kena maki demo. Anak hak aluh ni. Allah. Teriak. Kesian kat ayah. Tak apa dia kata. Lalu tu anak sana tu dia kira mari ambil kotak. Buat kotak. Tukar menyanyi. Dia panggil pet muak, dia panggil. Dia panggil pet muak. Adik-adik tahu deh. Nak tolong cari duit. Dengar menyanyi. Dia belajar menyanyi budak sana tu. Menyanyi budak tahu mana, tapi orang ke sebelah dia buat kotak. Supaya apa? Dia tulis situ kata Richard. Pentunkan seksa hak dia. Pakak mari buh dalam teng. Boleh belana, boleh tolong ibu bapa kata. Ni cara budak pandai cari duit pitih nak tolong ibu bapa. Sedih dengan kerana lidah saat ni. Lidah berkata tu. Sebab tu kita saat ni tu janganlah kata huduh ke demo. Sungguh kata kita demo berita sekalipun jangan kata huduh ke demo. Deh. Kita niat nak molek sana tu kalau tak banyak niat sedekah. Nak kena kita nak tolong demo. Pada dia sedaya upaya dah buat kerja suku sembahyang nak cari duit. Deh. Tak boleh juga. Hak ni kena jaga. Hak ni bertepuh dengan ayah mak belaka dah. Peminat kita pun ada kali hak bertepuh tu deh. Tak apa sobar. Sobar dia satu hari orang sobar sana tu Tuhan kasih. Deh. Jangan berlawan dengan demo. Ikut demo lah. Demo nak kata belah mana. Ayah mak sendiri ni siapa demo. Nak hadu ke pasal kain. Bertai duit demo 5,000 ni nak hadu siapa pasal kain. Ni nak oyak kata orang kaya, orang ada duit sana tu. Cai menhod. Cai menhiam. Sabit apa? Sabit Tuhan terkatukkan jantung hati dia. Kerana dia duduk dengan cemas sokmo. Berkecek sana tu apa ni? Berkecek ni khabar atas belakang demo belakang. Lalu tu kita kena pakat-pakat ukar weh. Deh. Nak molek-molek sana kita pakat tolong. Kita orang ada duit tolong lalu dah. Sayang kita, sahabat anak kita, waris-waris kita, keluarga kita. We terkekeh lagi nak tolong kata Jangan dok lock jadi selerak tabur gitu. Kerana tanggungjawab ni. Nak rakyat kata tanggungjawab kita. Kita tak faham. Tanggungjawab kita tu bagi kita kaya raya sana tu untuk nak boleh tolong-menolong. Untuk nak pakai guna tu fi sabilillah. Di dalam jalan Allah SWT, iaitu buat kebajikan, buat khairat, tolong-menolong, membantu. Tolong bayar hutang bui. Semula telah kata kita bui berhutang ke dia, kita tolong bayar hutang pula kaya lekat hutang orang lain. Tidak. Kita kena tolong. Dia orang kita tak kena nak duduk lagu tu sokmo. Tak kena nak susah sokmo. Tak kena nak senang sokmo. Dia satu hari akan susah. Demo ni boleh tolong dia pula. Dia bergila gitu lah. Tidak. Ni banyak. Jadi kita boleh tengok di keliling kelala kita sana tu.
sebagaimana ayah mak dok royak ni betul ke dak weh. Dengan hak sungguh kejadian. Ni dok royak ni ilmu ni. Daripada Quran, daripada hadis. Deh. Patahkan lidah. Budak tu tiap tangis. Allahu Akbar. Deh. Budak tu dia agama asing lah, agama Buddha lah. Tetapi budak tu pandainya mikir. Dia ada sekali. Hidup kata tak payah budak. Apa anak dia. Anak dia teriak apa dia tiap apa. Kesian kat ayah dia kata. Kena maki demo, kita butai duit demo. Tak apa dia kata dia nak cari duit weh. Pas budak tu dia besar clicking. Deh. Pandai. Mari tolong mak pak tolong akik air batu kosong weh ke demo. Tolong akik pinggir. Lepas dia mau makan tolong akik pinggir. Budak umur 5 tahun. Budak Tina. Deh. Dia royak budak Tina ni. Ni. Nak royak kata pentingnya lidah sana itu. Nak kata gapo kita kena jaga juga. Kalau tak payah budak sana itu jangan. Kerana budak dia sedih gati. Hak ni duk buat jadi orang panggil kata nak ukar masalah tak boleh ni kau panjang kau lebar ni. Duk balah mari. Tapi budak tu dia molek. Dia kata tak apa ayah, dia kata dia nak cari duit weh. Nak tolong ayah kerja. Pandai tu budak ni. Ni satu ilham. Deh. Lalu tu sedang mengajar matis ke deh. Lidah ada bagi lidah itu kemenasaan yang banyak. Deh. Tetapi memada akan dikau kerana menolak akan semuanya. Oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quranul Karim yang mulia, kita kena pakai turut ajaran Allah dan Rasul. Mana ayat Quran kata sana itu deh. Tiada kebajikan daripada bisik-bisikan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah. Ataupun kebajikan ataupun mendamaikan antara manusia. Makna ayat ni bahasa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada beri manfaat akan dikau. Kecek nak boleh manfaat pada kita. Hak boleh faedah pada kita dan pada orang berdengar. Dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, iaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia, nescaya dia luput dengan dia oleh pahala-pahala akhirat. Ataupun faedah dunia yang sangat dihajatkan. Dan barang siapa menyimpankan ia daripada perkataan atas yang memberi manfaat, nescaya sedikit oleh perkataannya. Kalau nak menjadi manfaat, kecek jangan banyak sangat. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata. Kena mikir ketika kita nak kecek kira tu. Dengan barang yang tiada berfaedah. Fikir kata saya kecek menuh tak faedah. Dan akan bahasanya jika menyambut lepas tu pukul 9 pagi ada hot luar pukul 5 sampai pukul 9 sana itu lepas tu boleh ulek kaji walau radio pun baik walaupun ni Facebook live pun baik nak ulek tengok semula sana itu dulu itu dia mau kata ayah mak tolong bantu kata weh ada jual kedak nak beli tak kena beli dah lah ni deh mana kata di dalam Facebook Facebook live kita sana itu boleh nak tengok hari tepat berapa ayah mak kecek sana itu boleh kaji klik deh. Lepas tu terima kasihlah kepada peminat kita mari daripada jauh nu deh. Mari daripada mana sana tu cari tak temu dah deh. Daripada Kampung Pon Kamneng deh. รับฟังจากยะโสธรเสียงชัดเจนมากค่ะterima kasihขอบคุณนะครับก็คิดว่ารายการของเรานี่จะพูดทั้งภาษาไทยภาษามลายู
นกันนะครับอะไรที่สำคัญก็จะย้ำเป็นภาษาไทยเพื่อท่านผู้ฟังที่ไม่ค่อยถนัดภาษามลายูก็จะได้ฟังภาษาไทยไปในตัวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นความรู้ที่เต็มไปด้วยคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลเพราะพวกเราจะอยู่ในโลกนี้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองจะกลับไปสู่อัลเลาะห์เมื่อไหร่เราไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมในโลกนี้สมมุติว่าเราจะกลับไปสู่อัลเลาะห์นะจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตรงนี้คำว่าไม่รู้ในที่นี้เรารู้แล้วว่าเราจะเสียชีวิตหรือว่าจะกลับไปสู่อัลเลาะห์เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้ถึงเวลาต้องไปทุกคนต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์ทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกลับไปสู่อัลเลาะห์นั้นจงสร้างแต่ความดีนะครับจงสร้างแต่ความดีหลายๆเรื่องที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไปนะครับก็คือเรื่องเราจะต้องระมัดระวังเจ็ดอวัยวะในร่างกายของเราตั้งแต่สายตานะฮะหูแล้วก็จมูกแล้วก็ลิ้นที่สำคัญก็คือลิ้นนะฮะลิ้นแล้วก็เท้ามือเราปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันเราทำดีด้วยอวัยวะทั้ง7นั้นอย่างไรและเราจะป้องกันอวัยวะทั้ง7นั้นเพื่อไปหากิเลสไปหาอบายมุขนะครับอย่างไรเราจะห่างเหินกับอบายมุขอย่างไรต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลคือท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีบรรดามนุษยชาติทั้งหมดท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าคุณลักษณะของทั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคุณลักษณะ4อย่าง4ประการด้วยกันถ้ามนุษย์ทุกคนได้ปฏิบัติตามคุณลักษณะและก็พฤติกรรมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสดามุฮัมมัดนะคืออันดับหนึ่งก็คืออัสซิดดีกคำว่ามีความจริงความจริงใจนะครับซิดดีกหมายถึงว่ามีความซื่อสัตย์ซื่อตรงทุกสิ่งทุกอย่างข้อที่2อามานะห์หมายถึงเมื่อมีสัจจะอามานะห์พูดแล้วไม่โกหกพูดแล้วปฏิบัติตามที่พูดไว้นะครับมีสัจจะข้อที่3นะคุณลักษณะของท่านศาสดามุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาตอนะห์เฉลียวฉลาดและก็เฉลียวภพท่านไม่เคยได้ยินว่าเฉลียวภพนั่นคืออะไรเฉลียวภพหมายถึงว่าเราเจอกับปัญหาจริงๆและก็แก้ปัญหาจริงๆได้นั่นคือเฉลียวภพนะเฉลียวภพเนี่ยไม่ต้องรอการแก้ปัญหาฟันต่อฟันตาต่อตาหมายถึงว่าเจอปัญหาเราแก้ทันทีอย่าสะสมเอาไว้นะฮะนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะมนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์จะไม่มองว่ารวยหรือว่าจนอัลลอฮ์มองที่จิตใจถ้าจิตใจอันบริสุทธิ์มีอามานะห์มีฟาตอนะห์แล้วก็สุดท้ายคุณลักษณะต้องศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือตับลีกเผยแพร่ในสิ่งที่ดีงามนะฮะเผยแพร่ในสิ่งที่ดีงามก็คือช่วยแนะนำแนะแนวช่วยสอนสำหรับผู้ที่ไม่รู้นะครับแนะแนวในทางไหนในทางปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีนะฮะครับjadi pengajar mati sekalian kerana saudara kita ni komen mari daripada nama Kamun Pon bakalคำหนึ่งเนี่ยอยากจะต้อนรับฟังจากยะโสธรจังหวัดยะโสธรdia kata dengar cerak dia tu lalu tu kita kena beri ucapan dengan bahasa Thai sikit deh itu dia lepas tu banyaklah komen mari hari ni dan telah lepas-lepas mari dah beribu-ribu mari alhamdulillah jadi bermakna kata ayah mak ni garu gata kena tepat gata
Ada juga garu gatal tak kena tempat gatal, duk garu tempat lain. Tak ada hilang gatal sikit buk. Lalu tu ayah mak ni nak garu, kena tempat gatal. Supaya kita boleh hilang gatal. Iaitu hilang daripada fikiran-fikiran yang tak molek, yang fikiran yang selalu duduk dalam sifat takabur, duduk dalam sifat tu sifat ni. Kita minta berjauh. Kita nak jadi sifat mana? Sifat yang benar. Kecek sebenar, yang jaga amanah dan dengan fikiran yang waras, otak yang cergah panggil caliau calat. Caliau calat tak cukup lagi, kena caliau pop dua. Iaitu prasop, kap sephap jing. Dan caliau pop. เพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยต้องแก้ด้วยคำว่าเฉลียวภพ baru kita boleh ukar satu-satu. Kita tak nanti nak ukar semua, kita ukar mana wa isih wi molek. Wang rabub arai kon arai lang. Sedap mengajar mati sekalian. Hari ini kita mari berkenaan dengan sejarah-sejarah sejarah iaitu ayat menceritakan Adam dan Hawa ialah bapa manusia. Ti yang mak caklauถึงในวันนี้ก็เกี่ยวกับคุณธรรมนำชีวิตโลกนี้และโลกหน้านะครับialah ruangan yang kedua saat itu agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Di hari ini ayah mak ambil satu risalah pertunjuk Al-Quran. Ayat menceritakan Adam dan Hawa, bapa manusia. Wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Tanผู้ฟังครับวันนี้เราจะยก1ayat จากคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคำพูดของอัลเลาะห์เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคัมภีร์กุรอานนะฮะ Wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Artinya kami berkata wahai Adam, duduklah engkau dan isteri engkau Hawa itu di dalam surga ini dan makanlah daripadanya sekuasa-kuasanya dan sesuka-suka kamu berdua. Makanlah menurut ikut cakap dalam surga ni. Tu ada tu Hawa ni dalam surga, makanlah cukup cakap. Tuhan kata. Tetapi janganlah kamu berdua hampiri makan buah. Buah apa? Pohon ini. Makan buah di pohon ni. Kalau kamu berdua melanggarkan, kamu berdua akan jadi orang zalim. Orang zalim iaitu deraka, menzalim, menginyanyai diri sendiri. Kalau tak dengar kata aku sana itu, kalau mengkacau juga makan buah kayu ni di pokok ni, seolah-olah akan menzalimkan diri sendiri. Itu dia. Pertunjuk Al-Quran, Nabi Adam dan isterinya Siti Hawa, setelah dijadikan keduanya, maka ditempatkan di tempat kesenangan dan kemuliaan iaitu Al-Jannah, syurga. Tempat tu ada tu Hawa duduk asal-asal itu dalam syurga, letak situ. Penuh dengan nikmat-nikmat makan-makanan di dalam syurga tu. Serta disuruh berlazat-lazat, makanlah ikut cakap. Dengan makanan-makanan yang ada di dalamnya, iaitu dalam syurga tu.
Mengikut apa yang dikehendakinya, hanya dilarang satu sahaja, iaitu wala taqraba hazihi syajarah. Artinya, dan jangan kamu berdua menghampiri makan buah pohon ni. Makan buah-buahnya di pohon ni. Kata ulama, pohon yang dilarang itu ialah al-hintat, iaitu gandum, kata setengah ulama. Ataupun al-karm, pohon anggur. Larang itu ialah sebagai cubaan dan ujian kepada manusia yang baru dijadikan dan dimuliakan itu, iaitu Nabi Adam dan Siti Hawa itu, di dalam menempuh kedudukan dan kehidupan baru di dalam syurga itu. Manusia itu mengikut kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quranul Karim, diuji dan dicoba dengan dua cubaan, kesenangan dan kesusahan. Dua cubaan untuk manusia. Coba dengan kesenangan dan coba dengan kesusahan. Nak lari tak lepas dah. Semua manusia. Tak ada kira daripada mula, daripada Tok Adel dan Tok Hawa sana itu. Kedua-dua tu beri kesenangan dalam syurga. Tapi Allah larang sekarang jangan masuk dekat dengan pokok kayu tu. Tu dah. Pokok kayu tu mengikut ulama kata, setengah kata pohon gandum ataupun pohon kerma dah. Pohon anggur. Pohon anggur tu pohon zabik lah. Gitulah dengan keadaan sana itu. Adalah satu pokok Tuhan larang tak seri. Jangan kata nak makan tak seri masuk dekat. Nak cobakan tu ada tu awal tu nak tehak kedak. Semua boleh makan belakang, makanlah nak makan ikut cekak di dalam syurga tu. Tetapi Tuhan larang dalam syurga tu ada satu pohon, jangan makan kerana ada bahaya. Lepas tu kita mari dengar cerita tu ada tu awal kita ni. Dan mengikut kenyataan Allah SWT dalam kitab suci Al-Quranul Karim, diuji dan dicuba dengan dua cubaan. Dua cubaan, iaitu kesenangan dan kesusahan. Dia cuba dengan senang dan dengan susah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna zalika wa balawnahum bil hasanat wasayyi'at la'allahum yarji'un. Dalam surah Al-A'raf ayat 168. Artinya, dan kami jadikan mereka di bumi ini beberapa ummah. Sebahagian dari mereka ada yang saleh dan sebahagian dari mereka tidak demikian, jadi jahat dan derhaka kepada Allah SWT. Ada beramal saleh dan ada buat jahat. Ada yang jahat, ada yang molek. Dan kami cuba mereka dengan kebaikan. Hak tu ada tu awal sana itu, Tuhan cuba dengan kebaikan, dengan kesenangan di dalam syurga sana itu, iaitu nikmat-nikmat, dan kejahatan dengan kesusahan dan bala. Lalu tu supaya mereka kembali taat pada Allah SWT. Tak lain tak bukan kedua-dua sana itu untuk nak kembali, mana kata nak rojok kelik kepada Allah SWT. Kadang-kadang galik terlupa kepada Allah SWT. Dalam nikmat dalam syurga sana itu, dengan kebaikan dan uji dengan dengan jahat, dengan kejahatan dan derhaka. Tidak. Ada tu uji hak molek dan hak tak molek. Supaya apa? Supaya nak kita tu boleh
mikir dan kembali taat kepada Allah SWT, selalu bertaubat dengan Allah SWT. Dan berzikir dan buat kebajikan dan ingat kepada mati. Ingat kuasa Allah SWT. Asal kejadian manusia itu tinggi dan mulia. Nabi Adam AS dan isterinya Siti Hawa itu dijadikan dengan kejadian yang baik. Dan diberi kemuliaan sesuai dengan kejadian. Manusia diterangkan di dalam surah Tin ayat yang ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami jadikan manusia itu atas sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian ialah pendirian. Dan firman lagi, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dalam surah Al-Isra ayat ke-70. Artinya, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam dan kami telah berikan deraan pembawaan mereka di darat dan di laut. Dan kami beri rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Dan kami telah lebihkan mereka selebih-lebihnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Tak ada kena hurai banyak ni cerak cik dah ni deh. Supaya kita boleh perhati dan mengambil iktibar dan selalu kita beramal. Tetapi kalau manusia itu tidak berakhlak dengan akhlak amal soleh yang sesuai dengan kejadian asal kemuliaannya, serta derhaka kepada Allah SWT, tidak beriman dan tidak beramal soleh, fasik dan zalim, maka tarafnya itu dijatuhkan kepada serendah-rendahnya. Firman Allah SWT, summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihat. Ayat yang kelima dalam surah At-Tin. Artinya, kemudian kami jatuhkan dia di lapis yang serendah-rendahnya, di akhirat kena azab neraka. Dunia ni jatuh serendah-rendahnya. Dan di akhirat kena azab, iaitu neraka. Melainkan orang yang beriman. Orang yang lepas daripada lapis pekat yang rendah serendah-rendah daripada semelia-melia jatuh jadi serendah-rendah sehabis-habis hina. Lepas tu di akhirat kena azab neraka. Cara-cara melainkan orang yang beriman nak lepas daripada penyakit sana dan beramal soleh, maka tarafnya sentiasa berkemuliaan dunia dan akhirat. Di akhirat dudukkan di dalam syurga Allah SWT. Tak ada kena hurai banyak dah ni deh. Letih juga ya mak dah hurai. Tetapi terpaksa kadang-kadang kita kena ambil contoh teladan yang sungguh, yang jadi sungguh. Kita mari kapuh-kapuh tengok supaya kita nak boleh memikir, nak boleh sedarkan diri kita, nak boleh dapat taufik, boleh memikir dan boleh sedar, boleh khabar ke diri. Kecik mudah-mudah. Banyak lagi dia duduk galik, tak khabar ke diri. Tak khabar kata kita ni hamba Allah. Tuhan menjadikan kita, bukan jadi dengan sendiri. Tidak. Cuma melalui kandungan ibu. Keluar daripada kandungan ibu, sana itu kuai-kuai dia. Kaki pak-pak, kalingan tangan naik ke langit. Tak boleh balik duk kuai-kuai, kaki tunjuk-tunyah.
Sehingga siapa boleh balik, boleh mengakak, boleh jadi seorang manusia yang berakhlak mulia dan yang beriman teguh dengan Allah SWT serta beramal soleh. Hak ni hak Tuhan nak. Hak Tuhan tunjuk. Tuhan boleh buat belaka. Tetapi kena lepas daripada ujian. Sebagaimana saat ni. Allah menjadikan tu ada dan tak awal saat itu. Mula-mula jadi. Asal tu mulia duduk dalam syurga tu. Tetapi kerana apa? Kerana ada satu ujian. Boleh tak ada dan tak awal keluar mari kepada dunia. Mari duduk susah payah di dalam dunia ni. Duduk di dalam kehinaan. Kehinaan siapa? Ialah daripada Allah SWT. Kenapa? Kerana tak turut perintah Allah SWT. Tuhan larang tak usah makan buah kayu di pokok-pokok kayu sana itu. Tidak. Kerana Tuhan larang. Tujuan sana itu nak tahu kata dua orang ni wisnedah ni nak taat dak kepada Allah SWT. Duk tak duk tipu di setan. Lepas tu kita nak sambung lagi Sambung lagi sikit lagi. Iaitu ayat menceritakan bapa manusia Adam dan Hawa. Dalam babak yang kedua. Hak saat ni telah menjadi dah. Duduk seneh berdiri dah. Lari tak sebi masuk. Makan semua di dalam syurga saat ni. Nak makan kot cakap. Tetapi Tuhan lari so ya. Tak sebi makan buah-buah saat ni tu. Tengah kata buah khuldi dia. Tengah kata buah zabik. Tengah kata itu, tengah ulama tu lah. Lalu tu satu pokok yang Tuhan lari sudahlah. Kita ada situ. Tipu di setan. Belah mana tipu setan? Ni kita masih sambung lagi. Ayat menceritakan bapa manusia Adam dan Hawa. Bab yang kedua. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa kulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ard mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ni. Ayat mula-mula lagi dah buka panggung di Quran besar surah Al-Baqarah. Artinya maka syaitan telah gelincirkan mereka berdua, Adam dan Hawa. Setan mari haru dah. Mari duk geletek. Geletek tu ada tu Hawa. Daripada taat perintah Allah itu hingga menyebabkan mereka berdua terkeluar daripada keadaan baik dan kesenangan yang mereka ada padanya itu sudah rasainya itu. Dia rasa dah sedap dalam syurga belah mana sana itu. Tetapi pada satu masa. Pada satu masa dan kami berkata, turutlah kamu Adam, Hawa, syaitan daripada syurga ke bumi supaya kamu hidup di dalamnya dengan keadaan berseteru di antara kamu. Berseteru di antara syaitan dan anak cucunya. Dan Adam dan anak cucunya. Dan bagi kamu pada bumi itu, tepat ketetapan kamu. Dan tepat kamu dapat mata benar. Makanya barang-barang melia dan barang-barang miliki bekalnya sampai satu masa yang ditentukan ajal kamu. Sampai masa mati kamu. Pertunjuk hadis ni, pertunjuk Al-Quran, sedap mengajar mati sekalian. Syaitan mengeluarkan Adam dan Hawa daripada kedudukan yang baik dan nikmat-nikmat yang penuh di dalam syurga itu dengan menggelincirkannya. Jadi silap, gelecoh, panggil. Gelecik ni gelecoh. Gelecoh dengan bisik-bisik ke, tipu-tipu daya,
supaya keduanya itu tidak taat perintah Allah SWT. Yang menyebabkan mendapat kemerdekaan dan terkeluar daripada syurga itu terpaksa turun ke bumi ini. Syurga di atas langit tu, tahrah tu. Dan lagi pula cara syaitan menggelicitkan Adam dan Hawa itu ialah dengan ia bersumpah menunjukkan kebenaran nasihatnya itu. Wa qasama'ahuma inni lakuma laminan nasihin. Dalam surah Al-A'raf ayat 21. Artinya, dan bersumpah ia syaitan akan keduanya, Adam dan Hawa, bahawa ia sesungguhnya daripada orang yang memberi nasihat. Di dalam tipu daya nasihatnya itu, ia berkata, Ma nahakuma rabbukuma an hazihi syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Di dalam surah Al-A'raf ayat 30. Artinya, wahai Adam dan Hawa, aku nasihat kepada kamu, makanlah buah apa ni, buah pohon itu. Kerana Tuhan tidak melarang kamu berdua daripada makannya, itu malaikat takut kamu jadi malaikat, ataupun kamu akan masuk di dalam gulung-gulungan orang yang kekal di dalamnya. Makanlah. Pandai setan tipu. Setan tipu tu ada kata belah mana? Dengarlah aku nak tanya nasihat, setan kata. Aduh, mana nasihat tu ada tak Allah. Tidak. Nasihat pada kamu, makanlah buah pohon tu. Kenapa? Tuhan tidak larang kamu berdua daripada makannya itu. Malaikat takut kamu jadi malaikat. Pandai tipu. Dia kata Tuhan larang tak sebelum makan saat itu, buah kayu tu, takut mung jadi malaikat. Jadi malaikat tak ada kena pergi ke mana dak dah. Itu dia. Dia dah. Nak bersedak pun tak boleh dah. Dia dah. Pandai tipu. Dia dah. Kenapa? Kan takut kamu jadi malaikat ataupun kamu akan masuk ke dalam gulungan orang yang kekal di dalamnya. Makanlah. Falamma zaqa syajarata badad lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min warakil jannah. Dalam surah Al-A'raf ayat 22. Artinya, maka tetap kala keduanya Adam dan Hawa setelah makan kicik syaitan. Makan kicik syaitan. Lalu ipun merasakan buah pohon yang dilarangkannya itu, maka terbukalah aurat kemaluan keduanya dan menutup keduanya akan kemaluan keduanya itu dengan daun-daun dengan daun-daun serga. Demikian akibat balasan langgaran perintah Allah SWT itu. Allah berfirman, Alam anhakuma an tilkuma syajarati wa akul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dalam surah Al-A'raf ayat 22 juga. Wahai Adam dan Hawa, bukankah aku telah larang kamu memakan buah daripada pohon itu? Dan bukankah sudah aku katakan bahawa syaitan itu musuh kamu yang nyata? Koyak dah kamu jangan turut syaitan. Syaitan ni musuh kamu yang nyata. Syaitan nak tipu mu semata-mata sehingga sampai hari kiamat tu. Tidak.
Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Cara ketaatan ni yang penting sedang mengajar mati sekalian. Kita banding dengan satu saat ni tu supaya dengan kita lolo ni. Tipu setan rupa manusia. Berbagai-bagai tipu Ada kalau tipu menipu sani pakai modal angin. Mari mengecek, royak gini. Dah mau pun, makan kecek, dia panggil. Makan kecek. Makan kecek setan manusia. Banyak. Dia mau sesarkan diri. Sabit tu ayah mak dok royak semua. Utama sekali kita cari ilmu pengalaman banyak. Ilmu melalui Islam. Dan cari pengalaman banyak supaya kita nak lepas daripada tertipu oleh setan manusia. Setan banyak perkara setan dah. Rupa dia hanya mari berbagai-bagai tipu Ada setengah-setengah siapa ke jual kebun, jual tanah. Untuk nak cari kesedapan dan cari kelabak Jual harta dong belicing mari. Tak datang. Tak datang tayar pak-pak. Apa ni kita boleh nampak tengok dengan mata kepala. Dia sebenarnya kita kena jaga. Jaga harta hak dadah tu jangan duk gi turut nafsu. Orang menipu pun pandai. Turun 1,000 boleh 1,000,000. Pas apa nak duk boleh menopak pimpin. Gaduh-gaduh kena dengan ayah mak sendiri pun kena. Kenapa? Kerana mudah sangat kita ni tertipu oleh demo. Orang juga kecek pun sedap. Turunlah. Boleh pahala lagi. Kenapa? Hasilnya boleh sana itu boleh tolong anak yatim, boleh tolong apa. Mana Allah. Tu dia. Turun modal. Turun modal sudah dah lepas di. Ni nak royak. Kita tak harus serabut dengan gitu. Tapi apabila kita tergelicih dah. Silapku dah saat itu. Kita kena rujuk kelik. Mengingati kepada Allah SWT. Dan berdoa dan sembahyang hajat. Mudah-mudahan hak kita kena tipu saat itu. Tuhan akan balah kembali kelik kepada kita. Dengan kata kita niat molek. Tapi demo niat tak molek. Ikut demo situ. Tapi kita niat molek sana itu insyaAllah. Tuhan suluh di hati. Tak ada suluh di rupa parah. Tak ada suluh kaya sesak. Tak ada suluh di alin tak alin. Tak ada suluh. Suluh di hati. Hati ikhlas kedak dengan Allah SWT. Lepas pada tu, masa pun cepat. Nak habis masa pula dah. Sampai tu kena gebuk masa Jangan duk galik lah. Jangan masa tindih kita. Jangan duk menengung, duk bika tangguk. Fikir, pelita bagi hati. Nak buat gapo, dah hati lawa buat. Semua dia tak ada tetap apa sekarang buk dah. Kadang kalau orang kaya jadi miskin berbelana. Ceng gerak berbelana. Kadang orang sesak sana naik jadi kaya belana. Duk gila lagu tu dunia ni. Lalu tu kita kena ada upacara. Upacara nak duk dunia seni dan nak duk akhirat dapat manfaat, dapat surga Allah SWT. Jalan saja sebenar ialah petunjuk daripada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Jangan bersilap. Ngajilah banyak. Banyak dah kapah apa khabar lah ni. Balik nungkuk. Ajah mak pun terlupa nama setengah-setengah sana tu Maaf lah tu Jangan nak sebut kapung-kapung je lah. Malah mana kau balik ni. Tu dia. Semualah. Aduk peminat ayah mak. Lepas tu ayah mak pun nak berkecek dengan apa minat kita di dalam Facebook live kita ni. Telefon pun boleh lagi. Lepas pada tamat ni telefon masuk. Ayah mak nak peluang. Daripada pukul ni sampai pukul ni setengah. Tu dia. Pukul ni setengah saat itu. Ayah mak nak beli nasi air. Buat klik ke mawa rumah. Nasi air dengan pulut kaya.
Lepas tu makan-makan rengeh saat itu. Tepung-tepung pening apa tu kat ni hamba Allah berhai. Beli kita ide situ. Alhamdulillah. Deh. Ayah mak pun boleh khidmat ni satu untung dah. Kenapa? Kerana khidmat pada isteri kita dan kepada keluarga kita ni yang penting weh. Jangan duk ribu tangan weh. Ada setengah-setengah demo tahu nak saat itu ada juga. Duk tak ada tu lompor ke jatuh. Nah. Nah. Kalau pegang sangat kalau hukum tu gak nak kewajipan orang betina, duk dapur orang betina, juru wipek anak pun orang betina. Tidak. Semua saat itu orang betina malah pikir orang betina. Dia pun tahu nak sabar juga dia kata. Duk lagu ni tak jadi ni kata ni. Kerana kita kena duk dengan pakatan yang baik. Nabi lagi tolong dalam keluarga. Tolong basuh pinggir, tolong apa, tolong. Deh. Kita kena pakak-pakak duk nak jadi keluarga jannah nak belah mana ialah utama sekali keluarga suami isteri kena sepakat yang baik. Boleh tolong-menolong aku. Kalau tergede kata orang betina tolong basuh wisyak dah, kita tolong ambil pergi jemur apa kerjanya. Bahkan dapat kebaikan pula tu. Ni perikat teh. Ni dak ni serah pula-pula pada orang betina. Duk ribu tangan kita ni. Lalu tu kena, ia tahu dah kewajipan tu masing-masing. Tetapi kita kena tolong-menolong. Tidak. Tolong menyapu, tolong menyipai katik. Itu dah. Nyanyo pada orang betina. Deh. Lepas tu hari ni Alhamdulillah, kita mari berkecek dengan buku tak ada, kena tipu di setel. Tengoknya pisah. Lepas ni kita duduk ni, lola ni pun setengah sampai kiamat. Setel dia rupa banyak mari. Berbagai-bagai. Dari tu kita kena kemahlah diri kita sendiri. Pegailah berdiri di atas kaki sendiri. Itu terlebih baik. Lepas tu taat pada dua ibu bapa ni penting. Dengar katik jangan deraka pada ibu bapa. Sungguh kita mengaji cuk doktor tak doktor sana itu kena hormat. Ni kewajipan mengikut hukum syarak. Deh, jangan lupa hukum syarak. Kena taat pada dua ibu bapa. Kerana ibu bapa sana itu dia bertepuh mari belanyak dah. Tepuh dengan hak sungguh. Lepas tu cara ukar masalah, cara bertepuh sana itu, dia beri nasihat kepada kita. Ni hak penting. Pas ibu bapa dia tak bohong dah. Dia kasih sungguh. Tidak. Lalu tu jangan lupa deh. Atiullah wa atiur rasul. Kita taat pada Allah dan Rasul dan kepada dua ibu bapa. Itu yang lebih penting sekali. Lepas tu hari ni yang masuk ada sikit lagi lebih kurang sana itu. Tak lain tak bukan. Kita nak mari berkenaan dengan apa? Nak jawab komen daripada telefon tangan daripada Facebook live kita pada hari ni. Alhamdulillah ramai ni mari ni. Mari daripada mula-mula sana itu tak lain tak bukan. Ialah Suhaya. Suhaya Kawi ni. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.ฝากดุอาให้หนูสอบผ่านได้อันดับที่1ด้วยค่ะ InsyaAllah. Cumanya kita kena tiam prom. Iaitu cadangan kita baca surat, baca apa. Kita kena usaha. Lepas tu, semoga Allah SWT kita semayah hajat. Nak buat gapa dengan doa. Selepas tu, kena doa juga terima kasih kepada Allah. Nak gapa minta dengan Allah SWT ni jalan besar sekali. Dek Suhaya. Sudah semayah hajat pula. Kenapa? Ayah mak berjaya dah. Orang nak tipu. Sok boleh dah. Tu, anak ayah mak. Ayah mak semayah hajat. Berdoa. Tak ada kena kecek. Kecek dengan Allah SWT. Kerana Tuhan berjanji dah. Nak gapa minta. Susah gapa minta tolong Allah SWT. Alhamdulillah dek Suhaya deh. Anak ayah mak tu lekat samrong nombor 2. Orang nak 5 orang. Lekat nombor 7. Lepas tu takdirullah. Qadar dan qadar Allah ni besar. Kita berdoa. Tak ada suka-suka. Duk kamsang mari. Pesak semula. Pesak wutibat. Peninja cuk mana-mana.
Jumpa kata peninya 2 orang. Hak tak pan ko pho. Deh. Mai misit. Prakak dah. Deh. Tak leh. Lalu tu anak ayah mak mai ganti tempat 2 sana itu, tempat 2 orang sana itu. Ni semaya hajat. Deh. Apa-apa sana itu dek suela semaya hajat we banyak. Kuasa daripada Allah semua. Deh. Itu dia. Lalu tu sedang mengajar mak tis kira ni ayah mak berjumpa dengan ayah mak sendiri dah. Dia mau main habis diri dah. Tapi apabila diterimakan doa-doa kita daripada Allah SWT, kita orang sebenar. Dia mau main karut. InsyaAllah kita dapat. Salah. Semaya hajat banyak. Nak dapat nombor 1, nombor 2, tu serah pada Allah SWT. Bukan kuasa kita. Kita berdoa banyak. Lepas tu terima kasih kepada Allah. Jangan lupa Allah sudah. Kalau tak lupa Allah, Allah tak lupa kita. Lepas ni daripada kamu phone niคำหนึ่งรับฟังจากยโสธรเสียงชัดเจนมากครับ terima kasih ชุกรันขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองและก็ให้นะชี้แนะให้ฮิดายัตให้ตาวฟิกให้ได้คิดแล้วก็จงสร้างแต่ความดีสลามอายะมะapa ni rakเลยรายการนี้kasih kepada ruangan ni daripada Unip Nip nama dah tak apalah nampak dia terima kasih Nurizan Suma selamat ayah mak ทำอย่างไรให้ใบหน้าดูน่าสงสารและเอ็นดูต่อคนอื่น selawat we banyak-banyak selawat we banyak cahaya orang beriman tu baik mari itulah semua ni bertepuk ayah mak belakang dah. Ayah mak dah hati ikhlas suti, lepas tu berzikir sokmo. Lepas tu selawat we banyak. Ada demo tak kenal dulu temu senyum. Tu arti kata demo tengok kita sana tu berasa nak kecek berkira, berasa nak bersobat dengan kita. Hati tu ikhlas. Ni hak besar sekali. Hati ikhlas. Kita buat ikhlas pun boleh. Dia duduk di hati kita. Kalau hati cemas, ni tengok muka apa cemas. Lepas pada tu, daripada apa ni? Dia apa? Abu, apa ni? You polo. Assalamualaikum, ayah mak. Kau hai ayah mak. Gapo lagi ni? Tak ada nak itu dah ni deh. Lepas pada tu, mari daripada Rayati Tibu. Salam ayah mak. Islam. Islam. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ฟังแล้วรู้สึกสบายใจมากจากเกะรอค่ะ Terima kasih. Ayah mak Dewi Penawar semua. ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราพูดดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีหมดนะฮะคำพูดนี่สำคัญมากเวลาเราพูดอะไรไปขอให้คำพูดของเราเนี่ยเป็นเงินเป็นอะไรเป็นทองนะเป็นยาวิเศษสำหรับผู้ฟังนี่คือแนวทางของอิสลามแล้วก็เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ด้วยก็ให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจคือในนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่มีใครที่จะเหนือกว่าอัลเลาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์จะช่วยเราอัลเลาะห์จะดูแลเราอัลเลาะห์จะให้ความดีแก่เราsudah mengajar mati sekalian. Ni daripada Rajati Tibu. Salam ayah makฟังทุกวันทั้งครอบครัวเลยชอบมากรายการayah makขอให้ayah makอยู่กับรายการนี้นานๆ InsyaAllah. Terima kasih. Jawab kena